Tayyib. Seterusnya fasal yang ke-8 beriman dengan qadar, takdir. Wa yu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir, ketentuan Allah Ta'ala, baiknya dan buruknya, yakni segala kejadian dalam alam ni, yang baik bagi kita maupun yang buruk bagi kita. Baik dan buruk ni apa? Baik bagi kita dan buruk bagi kita. Adapun Allah Ta'ala, semua yang dia buat tu baik belaka, tapi nisbah dengan kita ada baik ada buruk, kan? Wa huwa ilmu Allah syamil bi maqadiril khalq. Apa dia beriman dengan takdir ni? Kita akan ambil yang paling simple. Yang paling simple. Sebab masalah takdir ni kalau kita nak bincang, mungkin kita kena buat 5-6 hari daurah. Baik. Wa huwa ilmu Allah syamil bi maqadiril khalq. Yang pertama kita kena beriman ialah kita kena yakin Allah Maha mengetahui akan seluruh keadaan alam sebelum ia berlaku. Sebelum ia berlaku Allah telah tahu. Ini kita kena yakin. Segala perincian. Maknanya sebelum berlaku program kita hari ini, Allah telah pun sedia mengetahuinya secara terperinci. Siapa yang akan follow online, siapa yang akan datang ke tempat ini dan sebagainya. Berapa lama kelas kita, berapa jam, berapa minit, berapa saat, totalnya. Semua detail ni Allah telah tahu, sedia ada sejak azali, sebelum dia ciptakan apa-apa pun lagi. Okey, itu martabat yang pertama. Yang kedua, kitabatuhu laha fil lauhil mahfuz. Semua yang Allah tahu ini Allah telah catat dan rekodkan dalam satu papan catatan, namanya Al-Lauh Al-Mahfuz, the preserved tablet. Itulah papan yang terpelihara. Dalilnya firman Allah dalam suratul Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahawasanya Allah mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan bumi? Ini dalil untuk ilmu. Sesungguhnya semua itu telah pun tercatat dalam kitab, dalam rekod. Ini dalil bagi penulisan. Sesungguhnya semua itu bagi Allah amatlah mudah. So ini dia panggil dua darjat yang pertama, dua martabat yang pertama bagi takdir, iaitulah sebelum berlaku kejadian alam. Ini dia panggil derajat peringkat takdir sebelum benda tu jadi. So kita kena yakin apa pun yang jadi dekat kita sebelum dia jadi, Allah dah pun tahu, dan Allah sudah pun rekodkan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang kedua, yang martabat yang seterusnya, yang pegang keempat, martabat yang ketiga, wa masyiatuhu syamilatu likulli syai'in hatta masyiatil ibad, kama qala subhanahu liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah Ta'ala kata, jadi maksudnya yang keempat ialah kehendak Allah, masyiah. Masyiah di sini maknanya kehendak Allah berkenaan kejadian dalam alam, bukan kehendak Allah yang berkaitan dengan hukum syaraknya. Sebab kehendak Allah berkaitan dengan kejadian alam tidak ada kaitan dengan redha atau cinta Allah. Bukan semua benda yang berlaku dalam alam yang Allah bagi jadi Allah redha. Adapun yang Allah redha ialah apa yang Allah suruh dengan suruhan wajib ataupun sunat. Yang tu dia panggil kehendak syar'i, iradah syar'iyah. Adapun yang ni iradah kauniyah, kehendak yang berkaitan dengan kejadian alam, yang dinamakan sebagai masyiah, yang kita sebut insya-Allah, kalau Allah kehendaki. Yang ini meliputi semua benda, termasuk kehendak manusia itu sendiri. Kehendak kita ni juga termasuk. Sebab itu firman Allah, bagi siapa yang dia kehendaki daripada kamu, untuk yang ke depan atau yang ke belakang, untuk yang buat baik atau buat jahat, semua jiwa itu bergantung akan apa yang dia lakukan. Dalam Allah sebut
wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak akan satu perkara melainkan Allah lah yang telah berkehendak lebih dahulu. So kehendak kita tak lari daripada kehendak Allah, tertakluk dengan kehendak Allah. Wa khalquhu, yang terakhir, peringkat keempat, penciptaan Allah bagi semua perkara, termasuk amalan kita, gerak-geri tangan kita, pergerakan jantung kita, kita bawa kereta, kita makan minum, kita berlari, jogging, kita buat exercise dekat gymnasium, kita menulis, kita baca buku, kita melihat sesuatu, pergerakan mata kita, tangan kita yang kita buat dengan kita punya kehendak. Ini adalah makhluk Allah. Allah Ta'ala ciptakan. Seperti mana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa sahaja yang kamu kerjakan. Dalam surah As-Saffat 96. So ini dua berderajat yang bawah ini, dua yang peringkat yang terakhir ini dia panggil ad-darajah al-musahibah liwuqu'il maqdur. Peringkat takdir yang mengiringi berlakunya sesuatu kejadian alam itu. So dia berlaku dengan kehendak Allah dan dia adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yani Allah yang create, Allah yang wujudkan dia, daripada dia tak wujud kepada wujud. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khalaqa af'alahum. Dan hambalah yang melakukannya secara hakikat, dan Allah yang mencipta. Ini kena faham. Sebab Allah Ta'ala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Maknanya bila kita berjalan, yang berjalan tu siapa? Kita lah, bukan Allah. Faham tak? Bila kita makan, yang makan tu siapa? Kita lah makan. Tapi yang cipta gerak-geri kita makan tu siapa? Allah. Sama lah. Muka kita ada bulat, ada bujang. Rambut kita ada lurus, ada kerinting. Betul tak? Okey, rambut yang lurus dengan kerinting tu rambut siapa? Rambut kita. Tapi siapa cipta? Allah. Kulit kita ada putih, ada hitam. Kulit siapa? Kulit makhluk lah. Kalau kulit saya, kulit saya. Tapi siapa cipta kulit saya? Allah. Sama lah. Konsep dia sama. Seperti mana kita ni ada sifat panjang, pendek, rendah, renjong, gelap, cerah kulitnya, rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung kemek. Semua tu sifat kita manusia, makhluk, dinisbahkan kepada kita, hakikat. Tetapi dari segi penciptaan, yang mewujudkan sifat itu pada kita ialah Allah. So sama juga perbuatan kita, gerak-geri kita. Seperti mana Allah lah yang mencipta mata, dialah juga yang mencipta penglihatan. Dan perbuatan kita melihat, tetapi yang melihat ialah kita, bukan Allah. Kan? Itu maksud dia. Wa ahlus sunnah yahtajuna bil qadar fil masaib la fil ma'aib. Dan ahli sunnah wal jamaah berhujjah dengan takdir dalam musibah, bukan pada maksiat. Yakni kita boleh jadikan qadar sebagai hujjah untuk musibah yang menimpa kita, tetapi bukan maksiat yang kita buat. Sebab apa? Why? Kerana musibah ia di luar daripada kawalan kita. Kita dah berusaha untuk mengelakkan daripada satu kejadian buruk berlaku. Kita dah buat apa yang mampu, yang Tuhan bagi pada kita. Akhirnya jadi juga. Kita kata nak buat macam mana? Kan? Takdir Allah. Tetapi maksiat yang kita buat, kita tak boleh salahkan takdir. Kerana apa? Kita kena faham, bila datang perbuatan masalah taat dan maksiat, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini, ditakdirkan manusia ini boleh melakukan kedua-duanya. Kita kena faham. So manusia, Tuhan kata
diciptakan untuk buat taat dan maksiat. Kita memang diciptakan ada kemampuan untuk memilih. Tetapi kemampuan untuk memilih ni, kita jangan anggap ia di luar daripada pengetahuan Allah, di luar daripada kehendak Allah. Allah yang nak kita ni boleh memilih. Itu maksud. Orang keliru ni. Pasal saya tak faham. Kebanyakan orang sangka macam mana? Allah nak A, kita nak B. Okey? So sama ada kehendak siapa jadi? Kehendak Allah, kehendak kita. So kalau ikut ajaran Qadariyah, kehendak kita, Allah nak A, kita nak B, maka yang jadi B. Jabriyah pula dia kata tak, Allah nak A, kita nak B, yang jadi A, kehendak kita tak jadi. Kita kata salah. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Allah mencipta kita boleh buat A dan B. Tu point dia. Allah mencipta kita boleh buat A dan B. Okey? Dan dia yang berkehendak untuk kita pilih A atau B. Dia yang nak kita pilih. Dia yang bagi kita kemampuan untuk pilih A atau B. Bila kita buat pilihan, datanglah perenggan yang ke-8. Wat taufiq wal khizlan min Allah. Bimbingan dan khizlan dan penyesatan daripada Allah. So once we decide, saya nak buat A. A ni apa? Pergi masjid atau join daurah online. Maka di sinilah Allah akan beri taufik. Taufik ni apa? Bantuan, memudahkan kita. Maka Allah bagi kita faham. Walaupun ni first time dengar perlahan ni, tapi pasal kita bersungguh-sungguh, ya Allah, aku nak belajar agama, tolonglah, kita doa. Maka walaupun first time nak belajar, faham kan? Allah bantu. Ada orang seorang lagi pula, dia pilih B. Pilih B kan? B ni apa? Nak tengok Netflix. So dia nampak iklan Sunnah Sin Daurah 101. Lepas tu net juga dekat email dia, Netflix kata new episode. Kan, sampai dekat dia mesej daripada Netflix, oh ada cerita baru tambahan, newly added. Kan? So dia kata 101 ke newly added, 101 ke newly added. Dia pun akhirnya buat pilihan newly added. Apa Allah Ta'ala buat ke dia? Allah biarkan dia dengan diri dia. Allah tak tolong dia. Bila Allah tak tolong dia, apa jadi? Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Masa tu setan akan pusu-pusu main dekat dia. Setan kata, "Ha, tu dia, Tuhan dah buka pintu. Jom serbu." Faham tak? So kita ni asalnya duduk dalam kawalan Allah Ta'ala. Bila kita pilih maksiat, Tuhan pun buka pintu. Inna arsalna asyayatin 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kami utuskan syaitan kepada orang kafir, menggasak mereka segasak-gasaknya, bawa dia pergi jalan syaitan. Ini khizlan. Ini maksudnya menyesatkan. Sebab itu bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi kata, ma min nafsin manfusatin, ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati aw an-nar. Tidak ada seorang pun daripada kamu yang jiwa itu hidup melainkan telah dituliskan baginya tempat duduknya neraka atau syurga. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu ala kitabatina? Apakah tak patut kita tinggal amalan dan kita cukup dengan apa yang Tuhan dah tulis? Nabi kata, i'malu, beramalah kamu semua. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Semua kamu telah dimudahkan untuk beramal sesuai dengan apa yang telah dia ditetapkan untuknya. Lalu Nabi bacalah ayat yang tersemat dalam kitab kita ni,
inna sa'yakum fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Faham ayat ini betul? Barang siapa yang memberi infak hartanya dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan al-husna akhirat, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan tersebut. Allah bantu dia. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun yang bakhil, tak mau keluar zakat, wastaghna, dan dia rasa diri dia dah cukup, tak mau tawakal dengan Allah, dan mendustakan pula akhirat, maka kami mudahkan dia kepada kesusahan. Nas'alullah al-afiyah. Ini maksud. Baik. Semua yang kita buat tadi makhluk Allah. Sebab apa? Kita ni bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah cipta kita dengan satu benda nama dia kudrah dan iradah, kemampuan dan kehendak. Kemampuan dan kehendak yang asal Tuhan cipta dekat kita ni, dia boleh pilih dua-dua. Tuhan ciptakan dia boleh pergi dua arah, baik dan buruk, iman dan kufur, taat dan maksiat. Sama. Orang yang pergi masjid, kaki dia yang melangkah pergi masjid tu ada kemampuan untuk melangkah pergi disko juga. Orang yang kaki dia melangkah ke disko boleh ada kemampuan untuk melangkah ke masjid. Dia tak boleh kata depan Allah Ta'ala, ya Allah, engkau ciptakan kaki aku ni melangkah ke disko, buat macam mana? Tak boleh. Tuhan kata, aku ciptakan kaki engkau, disko boleh, masjid boleh. Kita kena faham konsep dia. Bila kita menggunakan kaki yang Tuhan cipta tadi dengan kemampuan untuk melangkah ke masjid, untuk ke masjid, maka ketika itu Allah mudahkan kita ke masjid. Bila kita pilih untuk guna kaki tadi untuk melangkah ke disko, Allah hantar setan naik, usung kita, arak kita pergi disko. Itu maksudnya. Okay? Itu maksud hidayah dan penyesatan. Apa makna Allah memberi hidayah? Makna Allah menyesatkan. Kita faham betul-betul. Walahuma asbab, dan bagi amalan baik dan buruk ni ada sebab. Apa benda pun dalam alam ni ada sebab. Fayahdillahu fadlan minhu wa yudillu adlan minhu. Tengok, maka Allah memberi hidayah sebagai satu kurnia daripadanya. Sebab tu Ibn Taymiyah bagikan umpama, dia kata, kalau satu orang ketua beritahu kepada rakyat dia, okey, kamu buat benda ni, semua tolong buat. Contohlah kita kata, kita panggil orang nak gotong royong kampung, kita kata. Jadi Tok Ketua kata, okey, saya minta semua tolong bersihkan kawasan kampung kita, kawasan taman kita. Ini telah disediakan penyapu ada di sini, sabun di sini, dia kata depan ni ada vacuum cleaner kat sini. Dia habaq semua benda, semua disediakan. Okey, maka dua puak, satu puak segera bangkit, ambil penyapu, cuci, sapu apa semua. Lepas tu Tok Ketua ni tengok ada seorang tu dia berusaha nak sapu sawang ke apa ke, tak sampai, so dia pun tolong. Ada seorang tu nak ambil penyapu, tak sampai, Tok Ketua tolong suruh dekat dia penyapu. Ada lagi satu orang, dia main melenggang, main tunjuk muka kata. Dia tak ada niat pun nak ambil penyapu, tak ada niat pun nak buat apa, dia duduk saja. So Tok Ketua pun tengok, nak buat macam mana, nak paksa pun kan. So tak apa, tak bagilah menyapu kat dia. Okey, walillahil mathalul a'la. Macam itulah perumpamaan kita nak buat sekarang ni. Dan bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Allah bagi kita semua benda. Allah bagi kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berfikir. Tiga benda ni utama ni. Allah hantar pula Rasul untuk bagi tahu. Allah turunkan Quran untuk membimbing. Okey, Abu Jahal dengan Abu Bakar ada mata, ada telinga, ada akal. Mata Abu Jahal boleh tengok Quran macam juga mata Abu Bakar. Telinga Abu Jahal boleh dengar Quran macam telinga Abu Bakar. Akal Abu Jahal boleh faham Quran macam akal Abu Bakar.
Cuma apa beza? Abu Jahal tak guna 3 kurniaan Tuhan ini, 3 alat ni, 3 tools ini yang Tuhan bagi pada dia untuk dia proses apa yang Tuhan bagi. Abu Bakar gunakan benda ini untuk proses. Maka Allah tolong Abu Bakar, Allah tak tolong Abu Jahal. Dan kita kalau Tuhan tak tolong, asal kita Tuhan kata wa kana al-insanu zaluman jahula fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni innahu kana zaluman jahula, asal kita ni zalim jahil. So bila kita zalim jahil, kita sesat diri. Sebab tu Allah Taala hadis kursi riwayat sahih Muslim, ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu, hamba aku kamu semua ni sesat kecuali yang aku tolong, yang aku bimbing. Fastahduni ahdikum, maka mintalah bimbingan daripada aku bimbing. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, law alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, kalau Allah tahu mereka ni ada kesungguhan untuk mencari kebenaran, Allah akan bagi mereka dengar dan faham. Ya. So ini kena faham konsep hidayah dengan idlal. So hidayah fadilat Allah Ta'ala. Allah tak, kalau Tok Ketua tadi tak tolong bagi penyapu pun tak ada apa. Tanggungjawab dia adalah setakat itu. Seorang guru dalam kelas mendidik, dia bagi masa dalam seminggu subjek dia 1 jam. Cikgu dia main tepat pada masa, keluar tepat pada masa. Dia mengajar ikut silibus, semua pelajar dia bagi perhatian. Ada pelajar A, lepas waktu kelas pun dia main jumpa cikgu lagi, tanya cikgu dia, ni macam mana cikgu, tak faham. Pelajar B pula dalam kelas pun main-main, tak apa bagi perhatian, tak faham tapi tak tanya. Lepas tu main periksa fail. Adakah pelajar B boleh pergi kata, ni cikgu lah ni tak buat kelas tambahan dekat saya, buat kelas tambahan dekat A je? Cikgu dia kata apa? Yang main kat aku, hang tak main. Untuk bahagian hang aku dah bagi dah, yang wajib aku dah bagi, aku dah buat tanggungjawab aku. So aku tak zalim. Aku masuk kelas, aku mengajar, aku bagi kerja sekolah dekat hang macam orang lain. Tapi hang yang tak buat kerja sekolah, hang yang tak bagi perhatian, dah tak faham, tak main tanya pula, kan? Dalam kelas pun tak tanya, luar kelas tak pergi tanya. Dalam kelas tanya, luar kelas pun main tanya lagi. So aku layan. Yang aku layan luar daripada waktu kelas ni, ini fadilat, kurniaan lah. Kalau aku tak layan dia pun, kalau aku kata tunggu next class pun tak ada masalah. Tapi sebab aku tengok dia ada kesungguhan, aku bantulah dia. Aku dah pesan dah, next class siapa tak faham tanya. Hang tak tanya pun, kan? Walillahil mathalul ala, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Allah dah bagi semua kita. So tak ada siapa boleh kata depan Allah Ta'ala di akhirat nanti, ya Allah, hang bagi dekat dia, lepas tu dia masuk Islam, hang tak bagi kat aku. Tak. Kita semua dapat benda yang sama. Tak. Hidayah irsyad semua dapat, hidayah taufik yang beza. So itu konsepnya secara terlalu ringkas lah. Ini secara habis-habis bodoh lah, kita nak faham lah. Kalau kita nak faham lebih detail lagi, lebih akademik lagi, kita kena buat daurah khusus lah. Okay? Tapi ni secara ringkas lah, nak bagi faham secara mudah, secara orang kata apa, 10000. Okay. Baik. So kita masuk fasal yang ke-9. Bagaimana nak mengharmonikan di antara hadis Muslim kalau tak salah, keburukan tak boleh disangka kepada Allah, pada masa yang sama dalam bab takdir segala keburukan yang kebaikan itu datang dari Allah. Macam kita dah sebut ayat dalam surah Ali Imran. Kalau kita boleh buka dalam Al-Quran, kalau kita tengok firman Allah Ta'ala, dia ada, kena faham konteks dia.
dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 78 79. Allah Taala kata, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indik hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullun min 'indillah fama li ha'ula'il qaumi la yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma ja'alnaka wa ma arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida." Dia ada dua perkara. Pertama, baik dan buruk min indillah, daripada sisi Allah, dari segi takdir penciptaan yang kita sebut martabat takdir tadi. So dia daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah cela orang munafikin yang mereka ni bila jadi benda buruk, mereka kata ni Muhammad lah punca ni, Muhammad lah buat. Bila main benda baik, dia sandarkan kepada Allah. Yang ni lah akidah Qadariyah. Qadariyah bila jadi benda buruk, dia kata tak, ni ciptaan makhluk, Tuhan tak ada kaitan. So ini salah. Baik dan buruk daripada Allah. Tetapi dari segi punca, kenapa benda baik itu jadi pada kita dan kenapa benda buruk itu jadi pada kita, maka dibezakan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Min Allah, bukan min indillah, min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Min nafsika, bukan min indika. So benda buruk yang berlaku pada kamu itu kerana sebab kamu yang layak dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi punca dia, ciptaan dia daripada Allah. Min indillah. Qul kullun min indillah. Semua itu daripada sisi Allah, telah ditetapkan lebih awal. Tapi kenapa kamu kena benda buruk ni? Sebab memang kamulah yang buat salah, menyebabkan Tuhan hukum, atau Tuhan nak uji kamu. Memang kamu manusia penuh dengan kesalahan. Kita diuji Tuhan musibah ni untuk menjadi kafarah dosa-dosa kita. Kan? Adapun kebaikan yang kita dapat, ianya telah ditetapkan oleh Allah, dan ia hanyalah semata-mata kurnia limpah rahmat Allah Ta'ala. Kita tak ada hak. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, semata-mata daripada Allah. Engkau tak ada hak, kau tak boleh ungkit, kau tak boleh kata pasal apa aku tak dapat, orang tu dapat. Tak. Engkau tak ada hak pun nak petikai benda tu. Itu semata-mata fadilat, kurniaan Allah Ta'ala. So kena faham konsep tu. So kebaikan dan keburukan daripada sisi Allah, memang Allah telah tetapkan. Dari segi Allah telah tahu, Allah telah tulis, Allah berkehendak, Allah cipta. Tapi dari segi sebab, maka kebaikan itu sebabnya fadilat, kurniaan Allah, bukan kerana kita ni yang berhak dapat. Adapun dari segi keburukan, memang kita ni memang layak dihukum. So bila Tuhan hukum kita, dia tak zalim. Bila Tuhan bagi kita kebaikan, itu bukan hak kita, itu hanya kurniaan. Itu kita kena faham. Itu yang kita bincang tadi tu. Dan benda buruk yang Tuhan buat dalam alam ini, dia bukan buruk pada sisi Tuhan. Anda suka bagi contoh tandas. Tandas buruk, tapi orang yang kontraktor buat tandas, dia tak buat benda buruk. Yang dia buat tu baik, bagus. Kan? Apa loji tandas, loji taik tu kotor, najis. Kan? Tapi pekerja Indah Water orang baik. Kan? Maksud kita walillahil mathalul a'la, bagi Allah umpama lebih tinggi. Memanglah kita nampak benda yang kena kita tu buruk nisbah kepada kita, tapi Allah dia tak buat benda buruk. Yang dia buat tu ada hikmah. Dan alam ni milik dia, kita tak boleh petikai. Alam ni milik Allah. Kan? Kita masuk sunah sin, tanya Azali, dah awak depan ni bagi warna hitam, awak pakai kamera jenama Canon, kan? Awak lampu macam ni, awak beli sekian macam ni, awak beli meja macam ni. Kita tak boleh tanya lah, ni tempat dia, itu hak dia. Kan? Dari segi kenapa dia pilih warna ni, kenapa dia beli alat ni, kita tak boleh petikai tu. Jadi Allah Ta'ala dari segi dia pemilik alam, Rabbul Alamin, dia ada hak untuk menentukan alam dia ni jadi macam mana. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.